Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Cikgu Ayanti. Okey, baiklah, hari ini kita masuk kepada bab 3, pengorganisasian di dalam kursus asas pengurusan. So, pertama sekali kita pergi kepada definisi pengorganisasian. Pengorganisasian ini adalah merupakan fungsi kedua dalam pengurusan, dan pengorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber dan lingkungannya. Dengan demikian, hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi. Jadi, apa yang kita perlu tahu di dalam pengorganisasian ini adalah pembinaan struktur organisasi supaya kejelasan setiap bidang tugas ataupun jabatan serta pengagihan tugas itu boleh dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Okey, kita lihat kepada kepentingan pengorganisasian. Pertama, menjelaskan tugas-tugas setiap individu dalam sesebuah organisasi, di mana setiap tugas itu perlulah adanya huraian ataupun deskripsi bagaimana pekerja ingin melaksanakan ataupun staf ataupun ahli ingin laksanakan tugas tersebut. Kedua, mengenal pasti siapa yang bertanggungjawab terhadap siapa. Ini lebih kepada autoriti seorang ketua ataupun pengurus terhadap pekerja bawahan. Okey, ketiga, kita boleh lihat kepada pembentukan saluran komunikasi yang formal, di mana apabila adanya saluran komunikasi formal, pekerja ni perlu mengikut rantaian arahan saluran komunikasi yang sesuai dengan mereka, di mana mereka jikalau mereka ada masalah, ada apa-apa yang ingin disampaikan di dalam organisasi, maka mereka perlu mengikut saluran rantaian arahan yang sesuai. Haruslah mereka pergi kepada ketua terlebih dahulu dan tidak terus kepada ketua yang paling atas. Okey, kita lihat kepada ciri-ciri organisasi. Pertama, tujuan bersama, iaitu tujuan organisasi ini seharusnya diumumkan dan disuarakan oleh pemimpin, iaitu ketua yang paling atas. Sebabnya dalam pembinaan organisasi ini memang semestinya ada matlamat ataupun tujuan yang ingin dicapai. Okey, sesebuah perniagaan yang menghasilkan keuntungan untuk memperkayakan diri mereka dan memperoleh pendapatan, dan dalam masa yang sama pekerja juga bekerja untuk memperolehi pendapatan. Oleh sebab itu, mendorong mereka untuk bekerjasama mencapai tujuan masing-masing. Jadi, jelaslah di sini kita lihat pendapatan ataupun keuntungan bukanlah hanya ingin dimiliki oleh organisasi, maka para pekerja bawahan juga ingin memperoleh pendapatan untuk kelangsungan hidup mereka. Okey, kedua, kita lihat kepada pembahagian tugas, di mana pembahagian tugas dilaksanakan mengikut kesesuaian dan kemampuan anggota untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi di sini kita lihat kecekapan ataupun kemahiran setiap pekerja haruslah dilakukan pembahagian lah. Jadi apabila mereka ada kecekapan dan kemahiran, mereka dapat tugas mereka dan dapat dilaksanakan dengan lebih baik untuk mencapai matlamat. Okey, pembahagian tugas ni diatur dengan baik dalam menghasilkan hasil kerja yang lebih profesional demi mencapai tujuan bersama. Okey, tujuan bersama ni lebih kepada organisasi dapat apabila kerja dilakukan dengan baik, organisasi dapat mencapai keuntungan ataupun mencapai satu tahap kerja yang lebih baik, optimum. Maka pekerja bawahan dapat kenaikan pangkat. Jadi di situ ada win-win situation, di mana ada tujuannya lah yang tersendiri. Ketika kita pergi lihat kepada kerjasama, di mana sudah tentu setiap organisasi memiliki ciri kerjasama, dan ini kerana sebuah kumpulan yang memiliki tujuan yang sama perlu bekerjasama mencapai tujuan tersebut. Jadi semua orang di dalam organisasi itu haruslah bekerjasama berganding bahu dalam melaksanakan tugas mereka dengan penuh dedikasi dan tanggungjawab untuk mencapai matlamat organisasi. Okey, seterusnya kita lihat kepada peraturan yang jelas, di mana peraturan ni biasanya dibuat setelah organisasi telah dibentuk.
Peraturan ini adalah bertujuan mengatur setiap anggota agar tujuan dan kerjasama terjalin dengan baik, efisien, efektif dan bertanggungjawab. Jadi peraturan ni lebih kepada apakah yang perlu diikuti oleh semua orang di dalam organisasi agar mereka boleh lebih berdisiplin dalam melaksanakan tugas mereka serta dapat melakukan tugas dengan lebih baik, menjalinkan kerjasama dengan baik dan sebagainya lah. Seterusnya kita lihat kepada memiliki struktur organisasi yang jelas, di mana sesebuah organisasi ini perlu memiliki struktur dan pembahagian tugas yang jelas. Paling penting mempunyai ketua dan beberapa anggota dalam jabatan. Jadi di sini struktur organisasi yang jelas ini orang kata apa? Kita boleh lihat rantaian pembahagian tugas di dalam organisasi itu dan adanya ketua setiap jabatan di dalam organisasi sesuai dengan pembinaan organisasi tersebut. Seterusnya kita lihat kepada memiliki anggota yang cukup dan identiti yang jelas, di mana dalam satu organisasi minimum anggota adalah 2 orang untuk bekerjasama mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi kata apa, di dalam organisasi itu haruslah memiliki ramai orang lah, minimum 2 untuk bekerjasama dalam mencapai matlamat. Sesebuah organisasi perlu memiliki identiti yang tersendiri seperti nama, latar belakang, bidang organisasi, lambang dan alamat. Jadi di sini mereka harus adanya nama, lambang yang menunjukkan identiti mereka yang tersendiri yang tak sama dengan orang lain. Latar belakang ni akan menceritakan mengenai perjalanan pembinaan organisasi itu, bidang organisasi itu, apakah bidang yang dilakukan dan alamat. Seterusnya kita lihat kepada proses pengorganisasian. Pertama sekali menentukan objektif, iaitu supaya objektif tersebut boleh dijadikan panduan untuk menentukan aktiviti organisasi yang perlu dilakukan. Jadi di sini penetapan objektif ataupun matlamat di dalam organisasi itu adalah sebagai hala tuju ataupun pandu arah kepada semua ahli dalam organisasi untuk melaksanakan tugas mereka mengikut apa yang ingin dicapai. Kedua, mengenal pasti aktiviti, iaitu aktiviti ditetapkan dan perlu dikenal pasti dengan khusus dan terperinci mengikut setiap jabatan yang telah ditentukan di dalam struktur organisasi. Ketiga, pengelasan dan pengelompokan aktiviti. Aktiviti akan digelaskan dan dikelompokkan mengikut bahagian tertentu berdasarkan fungsi dan sifatnya, di mana setiap fungsi dan sifat itu adalah mewakili setiap jabatan di dalam organisasi. Aktiviti yang sepadan dari segi fungsi dan sifat dikelompokkan atau dengan erti kata lain jabatan perlu dibentuk. Contoh jabatan pengeluaran, jabatan pemasaran, jabatan perakaunan dan lain-lain lagi. Jadi setiap aktiviti itu haruslah sepadan sifatnya dengan jabatan yang telah dibentuk. Okey, pengelompokan aktiviti ini melibatkan 2 perkara. Pertama sekali adalah pengelompokan aktiviti yang berpadanan, iaitu sesuai dengan sifat sifat ataupun fungsinya dengan jabatan tersebut. Kedua adalah penetapan jenis struktur organisasi berdasarkan fungsi ataupun faktor lain. Mungkin kita tentukan aktiviti mengikut fungsi ataupun faktor lain yang lebih sesuai untuk kita kelaskan aktiviti. Tak semestinya mengikut jabatan. Macam tadi kita ikut jabatan yang berpadanan, tetapi ini lebih kepada kesesuaian. Kesesuaian tu tak semestinya jabatannya sama, tapi mungkin ada penggabungan jabatan dan sebagainya. Seterusnya kita lihat kepada pengagihan tugas, di mana pengurus perlu membahagikan kerja ataupun tugas-tugas tertentu kepada individu atau kumpulan mengikut kebolehan dan kepakaran dalam tugas berkaitan. Jadi di dalam jabatan tu haruslah kita agihkan tugas sama rata dengan semua ahli di dalam jabatan tersebut agar semua dapat melakukan tugas mengikut kecekapan dan kepakaran yang dimiliki oleh mereka. Okey, seterusnya pengagihan tugas.
iaitu pengurus perlu membahagikan kerja atau tugas-tugas tertentu kepada individu atau kumpulan mengikut kebolehan dan kepakaran dalam tugas yang berkaitan. Jadi di situ kita lihat bagaimana kebolehan kepakaran yang ada tu kita tentukan untuk mengagihkan tugas. Selain pengagihan tugas, pengurus juga perlu mengagihkan sumber yang terdapat di dalam organisasi kepada jabatan-jabatan yang telah dibentuk. Okay, sumber ni ada banyak. Boleh jadi sumber keuangan ataupun sumber bahan mentah. Jadi di sini bagaimana kita ingin menguruskan sumber-sumber ni untuk diagihkan kepada setiap jabatan dalam organisasi. Jadi oleh itu kerana sumber terhad seperti keuangan, pengurus perlu terlebih dahulu mengenal pasti apakah aktiviti organisasi yang paling penting. Jadi kat sini kita akan tentukan dan kita lihat apakah aktiviti atau jabatan yang penting yang perlu kita agihkan lebih lagi di dalam setiap sumber tu. Macam jabatan ni bukan kita tak agihkan sumber, tetapi mungkin kita akan agihkan ikut kepentingan. Yang mana yang lebih penting kita akan agihkan banyak, dan mana yang kurang penting mungkin kita kurangkanlah sumbernya tu. Jadi pengagihan sumber boleh dibuat dengan mengutamakan aktiviti yang lebih penting terlebih dahulu, atau aktiviti yang diperuntukkan bahagian sumber yang paling besar. Seterusnya kita lihat kepada autoriti dan tanggungjawab, di mana autoriti dan tanggungjawab perlu diberikan kepada pekerja agar melaksanakan tugas dengan cekap dan berkesan dan menentukan hubungan majikan dengan pekerja melalui rantaian arahan. Jadi autoriti ni lebih kepada kuasa. Kuasa tu lebih kita fokuskan kepada ketua ataupun pengurus yang bertanggungjawab terhadap staf ataupun pekerja bawahan. Tanggungjawab ni mewakili semua orang di dalam organisasi yang harus bertanggungjawab terhadap tugas mereka yang telah diberikan. Jadi daripada autoriti dan tanggungjawab, kita ada rantaian arahan, iaitu pekerja bawahan akan dengar daripada ketuanya ataupun pengurusnya untuk memberikan arahan. Dan arahan daripada ketua ataupun pengurus tadi adalah disampaikan daripada ketua yang lebih atas lagi. Maksudnya dari atas akan turun ke bawah, dan turun ke bawah dan turun ke bawah lagi lah. Okey, pengurus perlu menetapkan rantaian arahan yang lebih jelas, iaitu siapa yang patut melaporkan kepada siapa. Aktiviti ini melibatkan pembentukan hierarki organisasi. Jadi tanggungjawab siapa kepada siapa ni lebih fokus kepada ketua lah. Okey, ketua kita ada ketua bawahan, ketua atasan. Jadi kita tengok bagaimana tanggungjawab yang perlu dipegang oleh setiap ketua tersebut. So, ini adalah merupakan salah satu contoh proses pengorganisasian JPAM Kuala Muda. Jadi anda boleh lihat di sini bagaimana proses yang mereka buat, huraian daripada proses itu tadi, dan contoh aktiviti yang mereka buat daripada proses tersebut. Seterusnya kita lihat kepada struktur organisasi. Struktur organisasi adalah merupakan suatu susunan komponen-komponen ataupun unit-unit kerja dalam sesebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukkan bahawa adanya pengagihan kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeza yang dikoordinasikan. Jadi di situ di dalam struktur organisasi ni kita akan lihat pecahan-pecahan jawatan, komponen ataupun unit kerja di dalam organisasi, serta orang kata fungsi kerja kegiatan yang berbeza-beza yang kita perlu koordinasikan ataupun kelompokkan mengikut kesesuaian tugas. Selain itu, struktur organisasi juga menunjukkan mengenai spesialisasi. Okey, susah sikit nak sebutkan. Spesialisasi iaitu kepakaran dalam sesuatu pekerjaan dan saluran perintah maupun penyampaian laporan. Jadi daripada struktur organisasi ni kita akan lihat bagaimana rantaian arahan, bagaimana saluran perintah ataupun penyampaian laporan daripada pekerja bawahan kepada pekerja atasan, bagaimana dilaksanakan. Kita akan rujuk kepada struktur organisasi. Struktur organisasi ni juga adalah merupakan satu susunan atau hubungan
antara komponen bahagian-bahagian dan posisi dalam sebuah organisasi. Komponen-komponen yang ada dalam organisasi mempunyai ketergantungan. Jadi walaupun kita dah agihkan ataupun kelompokkan jabatan mengikut kesesuaian dan orang kata apa dikelompokkan ataupun diasing-asingkan, dipecah-pecahkan, tapi dalam masa yang sama setiap komponen, setiap jabatan tu masih lagi ada ketergantungan, iaitu saling berkait rapat antara satu sama lain, di mana semua saling bekerjasama, saling bergantung. Orang kata tidaklah hanya kita pecah-pecahkan tu jabatan lain, tidak. Semua adalah di bawah satu organisasi yang sama, haruslah melakukan tugas mereka dengan penuh tanggungjawab dan perlu bekerjasama antara satu sama lain, tak kira di mana komponen ataupun unit tersebut. Jadi jika terdapat suatu komponen baik, maka akan berpengaruh kepada komponen lainnya dan tentunya akan berpengaruh juga kepada organisasi tersebut. Jadi kalau macam satu jabatan tu melakukan sesuatu tugas yang sangat baik ataupun sangat awesome, jadi ianya akan mempengaruhi keseluruhan organisasi itu. Tapi andai kata satu jabatan tu jatuh ataupun tak mampu untuk berdiri dengan lebih baik, maka ianya akan juga mempengaruhi organisasi itu dalam melakukan tugasnya, macam akan terkesan jugalah. Okey, struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antara setiap bahagian maupun posisi yang terdapat pada sesebuah organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan operasionalnya dan dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Okey, jadi dalam struktur organisasi ni juga kita akan lihat susunan, hubungan setiap bahagian tu, kedudukan dia bagaimana kita nak laksanakan kegiatan operasi kita dan sebagainya. Struktur organisasi juga dapat menggambarkan secara jelas pemisahan kegiatan dari pekerjaan antara yang satu dengan kegiatan yang lain, dan juga bagaimana hubungan antara aktiviti dan fungsi yang dibatasi. Jadi walaupun ada perpisahan dekat situ, ada pembahagian jabatan yang tersendiri, kita akan lihat kegiatan tu hanya terpisah disebabkan skop bidang kerja tu, dan bagaimana kita nak lakukan hubungan aktiviti serta fungsi-fungsi tersebut. Okey, di dalam struktur organisasi yang baik harus dapat menjelaskan hubungan antara wewenang siapa melapor dan bertanggungjawab kepada siapa. Jadi terdapat suatu pertanggungjawaban apa yang akan dikerjakan. Itulah beberapa definisi struktur organisasi. Jadi selain daripada kita pecahkan mengikut bahagian-bahagian yang tertentu di dalam struktur organisasi, kita juga akan lihat siapakah ketua yang bertanggungjawab untuk memantau ahli di bawahnya. Jadi tersebut kita akan dapat lihatlah semua tu adalah merupakan definisi organisasi. Seterusnya kita lihat kepada fungsi struktur organisasi, di mana pertama sekali adalah kejelasan tanggungjawab, di mana setiap anggota dari organisasi harus dapat bertanggungjawab dan juga apa sahaja yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap anggota suatu organisasi tentunya harus dapat bertanggungjawab kepada pimpinannya atau kepada atasannya yang telah memberikan hak dan kuasa kewenangan kerana pelaksanaan atau implementasi hak dan kuasa tersebut yang perlu dipertanggungjawabkan. Jadi kat sini kita tak boleh fokus kepada pengurus ataupun ketua, tetapi kita harus lihat kepada semua ahli di dalam organisasi yang mempunyai tanggungjawab mereka yang tersendiri di dalam melaksanakan tugas yang telah ditetapkan, selain daripada pemimpin yang mempunyai kuasa dan hak terhadap ahli bawahannya. Kedua, kejelasan kedudukan. Yang selanjutnya ialah kejelasan mengenai kedudukan, iaitu anggota atau seorang yang ada di dalam struktur organisasi sebenarnya dapat mempermudahkan dalam melakukan koordinasi dan hubungan, sebab adanya keterkaitan penyelesaian mengenai suatu fungsi yang telah ditugaskan kepada seseorang atau anggota.
Jadi kat sini apabila kita dah tahu kedudukan kita di bawah jabatan mana, kita tahu kedudukan dan tugas skop kerja kita, jadi kita jelas mengenai kedudukan kita di dalam organisasi dan tanggungjawab yang perlu kita lakukan. Selain daripada itu juga kita harus tahu bagaimana untuk melakukan koordinasi dan hubungan, di mana selain daripada kita bekerjasama di dalam jabatan kita, kita juga perlu ada hubungan yang baik dengan semua orang di dalam organisasi itu. Ketiga, kejelasan mengenai jalur hubungan. Itu fungsi selanjutnya sebagai kejelasan jalur hubungan. Maksudnya, dalam melaksanakan pekerjaan dan tanggungjawab setiap pegawai di dalam sesebuah organisasi memerlukan kejelasan hubungan yang tergambar dalam struktur sehingga dalam jalur penyelesaian suatu pekerjaan akan semakin lebih efektif dan dapat saling memberikan keuntungan. Okey, jadi kalau macam untuk jalur hubungan ni, kita tidak hanya fokus jalinan hubungan di dalam jabatan saja, tetapi kita harus lihat jalinan hubungan oleh semua golongan dalam organisasi itu, tak kira atasan ataupun bawahan. Dan apabila jalinan yang baik ni kita adakan, maka kita dapat lakukan satu tugas kerja dengan kerjasama yang lebih baik, lebih efektif dan menguntungkan antara satu sama lain. Okey, seterusnya kita lihat kejelasan huraian tugas, di mana kat sini fungsinya adalah di dalam struktur organisasi sangat membantu pihak atasan ataupun pimpinan untuk melakukan pengawasan maupun pengendalian terhadap pekerja bawahannya, dan juga bagi pihak bawahan pula akan dapat memberi lebih tumpuan dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan kerana huraian yang jelas. Jadi di situ pekerja akan lebih mengetahui skop kerja mereka dan bagaimana mereka ingin laksanakan tugas mereka dengan lebih baik lagi jika adanya huraian tugas ini. Dan pihak ketua ataupun atasan juga hanya berikan pandu arah ataupun guideline lah kepada mereka, dan mereka harus melihat kepada huraian tugas bagaimana mereka ingin laksanakan tugas dengan lebih baik lagi. Jadi kita lihat kepada hierarki organisasi, di mana pengurus ditempatkan merupakan penentu bagi pekerjaan seorang pengurus. Pengurus boleh dikelaskan mengikut peringkat mereka dalam hierarki organisasi, di mana di sini kita lihat ada pengurus bawahan, pengurus pertengahan dan pengurus atasan. Ini sumber daripada Hal Riegel dan Slocum 1996. Jadi pengurus bawahan ni mungkin lebih fokus dia mengetuai pekerja bawahan. Pengurus pertengahan mungkin akan memantau pengurus bawahan yang terdapat pelbagai jabatan tu. Maksudnya dia pegang beberapa jabatan dekat pengurus bawahan. Dan manakala pengurus atasan akan memantau keseluruhan organisasi itu, dan dia akan lihatlah daripada setiap pengurus-pengurus di bawahnya. So kita tengok huraian satu persatu. Pertama sekali, pengurus atasan itu seorang yang berada pada peringkat atasan dan bertanggungjawab terhadap keseluruhan organisasi. Perlu menerajui organisasi, meninjau masa hadapan organisasi, mengambil berat tentang arah aliran persekitaran umum dan memandu perjalanan keseluruhan organisasi ke arah kejayaan. Jadi pengurus atasan ni adalah lebih kepada ketua atasan yang paling penting dalam memberikan arahan kepada pekerja-pekerja. Mereka akan memantau setiap kerja yang dilakukan oleh pekerja bawahan melalui pemantauan pengurus pertengahan ataupun pengurus bawahan tu tadi. Jadi daripada situ dia akan lihat prestasi organisasi dan apakah penambahbaikan yang perlu dilakukan ataupun apakah orang kata apa, aktiviti ataupun apakah hala tuju yang perlu diubah suai dan sebagainya, supaya apabila pengurus atasan ni lihat keseluruhan tu, dia akan bertanggungjawab dan dia akan memandu perjalanan organisasi itu dengan lebih baik lagi mengikut perubahan persekitaran. Sebab perubahan persekitaran ni selalunya akan berubah-ubah lah. Dia tak semestinya kekal orang kata apa,
malap pada tahap yang sama. Mungkin ada perubahan. Jadi apabila ada berlakunya perubahan, pengurus atasan ni akan bertanggungjawab lah untuk menyediakan satu plan tindakan yang sesuai untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Okey, dapat berkomunikasi mengenai wawasan supaya dapat dikongsi bersama oleh ahli organisasi, membentuk budaya korporat serta mewujudkan semangat keusahawanan yang boleh membantu organisasi bertindak balas dalam era perubahan dinamik. Jadi, selain pembinaan matlamat dan wawasan, pengurus atasan ni juga membentuk budaya korporat ataupun formal serta bagaimana dia pupuk semangat keusahawanan terhadap semua ahli dalam organisasi dalam membantu organisasi untuk bertindak balas ataupun mencapai sesuatu yang baik dan mendepani era perubahan yang dinamik yang akan mengganggu gugat ataupun orang kata apa, menjadi kesan lah kepada organisasi itu, sebab kadang-kadang ada perubahan di alam persekitaran. Jadi pengurus atasan juga sering mewakili organisasi dalam aktiviti kemasyarakatan, perundingan perniagaan dan perundingan dengan pihak kerajaan. Jadi dia lebih kepada orang kata apa, perwakilan lah. Kiranya pengurus atasan ni akan menjadi wakil kepada organisasi, membawa nama organisasi itu dalam apa-apa jua aktiviti luar. Para pengurus atasan juga perlu mengeksploitasi pengetahuan, kemahiran dan keupayaan setiap pekerja bagi memastikan tercapainya matlamat organisasi. Jadi di situ mereka bukan sekadar memantau orang kata apa daripada pengurus, tapi mereka perlu melihat pekerja bawahan, macam dia akan lihat pekerja bawahan yang mana berpotensi, yang boleh membantu membangunkan organisasi yang lebih baik. Jadi di situ pengurus atasan ni orang kata apa, dia kena peka lah terhadap perkara-perkara tersebut. Okey, nama untuk jawatan yang berkaitan dengan pengurusan atasan ni adalah presiden, pengarah, pengerusi, ketua pegawai eksekutif ataupun CEO dan naib presiden eksekutif. So ni antara nama-nama contoh lah untuk pengurus atasan. Kedua, kita lihat kepada pengurus pertengahan, di mana mereka bertanggungjawab terhadap unit perniagaan dan jabatan-jabatan yang utama. Pengurus pertengahan ni pada amnya mempunyai 2 atau lebih peringkat pengurusan di bawahnya. So macam selain pada jabatan yang bertanggungjawab, orang kata apa, jabatan yang terlibat ni adalah jabatan yang utama, dia juga lihat orang kata apa, ada 2 ataupun lebih peringkat pengurusan di bawahnya. Maksudnya dia pegang 2-3 jabatan lah dekat bawah dia. So mereka juga bertanggungjawab dalam pelaksanaan strategi dan polisi keseluruhan yang didefinisikan oleh peringkat atasan tadi. Jadi mereka akan membawa ataupun orang kata apa, menerangkan semulalah kepada pekerja bawahan mereka tentang apa yang telah diarahkan oleh peringkat atasan tadi. Mereka juga bertanggungjawab dalam mengarah dan menyelaraskan aktiviti pengurus bawahan. Terlibat dengan aktiviti mewujudkan hubungan baik dengan rakan sekerja, menggalakkan semangat kerja berpasukan dan menyelesaikan konflik di dalam organisasi. Jadi pengurus pertengahan ni adalah antara orang tengah juga dalam mewujudkan hubungan baik sesama pekerja, tak kira pekerja bawahan maupun atasan. Menggalakkan semangat kerja berpasukan, di mana mereka akan sentiasa memberikan kata-kata semangat, motivasi dan sebagainya kepada pekerja bawahan untuk melakukan tugas dengan lebih baik dan menyelesaikan konflik yang berlaku jika ada di dalam organisasi, supaya tiadanya ketegangan, tiadanya permasalahan di dalam organisasi. So nama jawatan yang dikaitkan dengan pengurus pertengahan ni adalah ketua jawatan, ketua bahagian, pengurus loji dan pengarah makmal penyelidikan.
So ini adalah merupakan contoh nama untuk pengurus pertengahan. Okey, so itu sahaja. Kalau untuk pengurus bawahan ni lebih kepada pengurus yang memegang satu unit saja. Jadi menurut nota tiada. Tapi itu saja di dalam nota kali ini. Diharap agar anda semua dapat memahami apa yang telah saya sampaikan sebentar tadi. Okey, jumpa lagi di next class. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.